أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من الخطايا. Ampunkanlah kami atas dosa-dosa sembunyi dan nyata yang tidak terkira. Berikanlah kami ruang keampunan untuk kembali ke jalan-Mu. Berikanlah kami ruang keampunan untuk kembali ke jalan-Mu. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا، ووهب لي رزقا واسعا، وتب علينا توبة نصوحا. ووهب لي رزقا واسعا، وتب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من الخطايا.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdani selaku pengarah bahagian Al-Ihwa Islam. Yang dihormati Ustaz Muhammad Azri Arifin selaku timbalan pengarah 1. Seterusnya yang dikasihi hadirin hadirat warga UiTM yang sudi hadir pada program hari ini melalui medium Google Meet dan juga Facebook Live bahagian Al-Ihwa Islam UiTM Shah Alam. Baiklah hadirin yang dimuliakan, khusus literasi Jawi yang dilaksanakan ini bagi mendedahkan kepada warga UiTM tentang peri pentingnya tulisan Jawi yang semakin ditelan zaman. Oleh yang demikian, kursus ini dilaksanakan bagi mengetahui dengan lebih mendalam tentang penulisan dan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan tulisan Jawi yang mengandungi nilai estetika yang tinggi, unik dan juga klasik. Baiklah, umumnya penceramah yang dijemput oleh bahagian Al-Ihwa Islam UiTM Shah Alam pada hari ini merupakan insan yang pakar dalam bidang seni reka grafik serta menjadi penceramah pada siri kelima pada hari ini dengan tajuknya Pengaruh Tulisan Jawi sebagai hiasan dalaman. Beliau ialah Puan Ainun Jariah binti Yaakob dan merupakan pensyarah di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Jabatan Grafik UiTM. Dan sehingga kini beliau telah berkhidmat selama 15 tahun. Oleh yang demikian, saya ingin bercerita sedikitlah tentang kita punya biodata penceramah kita hari ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, beliau berkelulusan ijazah sarjana muda seni reka pada tahun 1998 dan kemudian meneruskannya dengan mengambil sijil seni hot di Kolej Restu dan kemudian menyambung pada peringkat sarjana sains reka bentuk di Universiti Putra Malaysia dan kini sedang melaksanakan dari segi peringkat PhD-nya iaitu dengan tajuk tesis Syariah Compliant on Contemporary Islamic Calligraphy Painting. Selain itu, beliau juga sering mewakili Malaysia dalam Islamic Calligraphy Art di dalam dan juga luar negara serta sering menjadi penceramah jemputan dalam seni hot dan juga Jawi. Baiklah, tanpa membuang masa, pihak majlis mempersilakan penceramah kita pada hari ini untuk menyampaikan perkongsiannya. Tafadhal mashkura. Okay. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua tuan-tuan perempuan. Mungkin ada di antara kita yang doktor, profesor Madia dan sebagainya. Dan semoga pagi ini kita mungkin ada yang puasa dan sebagainya ya. Selamat puasa saya ucapkan dan pagi ini kita berceramah secara santai berkenaan dengan peri pentingnya tulisan Jawi. Okey, bukan sahaja dalam kata apa penulisan penulisan biasa, penulisan manuskrip penterjemahan ayat Quran dan sebagainya, buku-buku teks sekolah. Sedangkan kalau tengok dalam bidang saya sendiri iaitu saya art and design banyak aplikasi yang boleh kita sebarluaskan untuk melaksanakan seni khat dan Jawi lah maksud saya. Okey, kita tengok saya terus pada slide presentation saya ya. Yang ni dah keluar ke slide-nya? Keluar nampak. Okey, Alhamdulillah. Okey, tajuk untuk ceramah kita pagi ni ialah pengaruh tulisan Jawi sebagai hiasan dalaman peri pentingnya Jawi ni. Kadang-kadang kita tengok orang-orang kita ni ada yang masih lagi agak nak membaca tulisan Jawi tu sebenarnya. Dia punya merangkak tu ada yang ada yang laju, ada yang agak lah jadi saya tunjukkan ada beberapa gambar dalam slide presentation ni yang mana kita nampak sekarang ni makin meluas penggunaannya. So introduction, pengenalan penyebaran Islam dan perkembangan seni khat ni yang merentasi benua ni telah memberikan impak yang sangat besar dalam anutan agama, budaya, gaya hidup dan kesenian satu bangsa, terutamanya bangsa Melayu di Nusantara. Jadi kalau rasanya
Islam tu tak tersebar, rasanya tak ada wujud tulisan Jawi tu. Tu penting sangat-sangat sebenarnya. Ya, sebab dalam tulisan Jawi kita pun banyak sistem ataupun abjad tulisan yang memang kita mengambil daripada daripada kaligrafi Arab. Daripada yang kita baca Muqaddam Anak tu kan, alif ila ya. Memang semua huruf 28 huruf tu memang diguna pakai dalam Jawi. Ada penambahan lagi, kita ambil Parsi, kita ambil daripada Hindi, ada kita tunjukkan sebelah ni. Kedatangan Islam ke benua Nusantara pada sekitar tahun 1300 Masihi ni telah melahirkan satu sistem tulisan yang baru di dalam Melayu yang dinamakan tulisan Jawi. Sebelum ini, tanah Melayu kita ni memang ada satu sistem tulisan yang lain sistem tulisan Kawi, Rencong. Kalau siapa yang memang mengkaji bahagian linguistik ya, dia mesti tahu. Tanah Melayu kita ni sebelum ada tulisan Jawi, dah ada tulisan dahulu. Tulisan Rencong dan sebagainya. Ada beberapa sistem tulisan sebab di tanah Melayu ni sendiri ramai sangat peminat datang ya. Nak daripada benua China, daripada benua India ya. Jadi sistem tulisan tu menyerap masuk sekali. Yang daripada Thailand sistem Sanskrit. Sistem tulisan Sanskrit pun mempengaruhi sistem tulisan yang ada di tanah Melayu pada ketika itu. Yang tulisannya rencong-rencong tu kan. Kalau Sanskrit sekarang tak boleh baca lah. Tulisan India tu Okay. Jadi bila masuk saja, kalau tengok kat gambarnya ada pedagang Arab sampai orang Melayu kita pada ketika itu mungkin bukan beragama Islam ataupun mungkin telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan sebagainya ya. Jadi tengok Pak Arab ni solat dan sebagainya, dia pun macam nak tahu. Tapi kalau ikutkan sejarah yang saya baca berkenaan dengan perjumpaan relau besi di Kedah. Kita punya tok nenek moyang dulu bukan nak kata menyembah patung Buddha ke apa, tak ya. Agama dahulu adalah mungkin agama Hanif agama yang pada zaman Nabi Musa, Nabi-Nabi terdahulu dah sampai kat situ. Cumanya cara ibadah tu berlainan begitulah Jadi bila datang pedagang-pedagang daripada luar-luar ni, mereka datang bukan hanya sekadar untuk berdagang tetapi juga menyebarluaskan anutan agama dan juga sistem tulisan itu sendiri. Terusnya ini dia. Yang ni sumber daripada Islam mendarat di Nusantara. Kalau kita baca dekat atas ni, ini catatan daripada Megat Panji Alam. Tapi ini tulisan yang telah di refine semula Kalau ikutkan dia punya peta tak cantik macam ni Peta dia besar-besar ini nampak jelas Makassar, Brunei di Borneo dan juga kepulauan-kepulauan Indonesia ini nampak detail garisan ni. Ini telah diperbaharui Tetapi peta di dalam catatan Megat Panji Alam ni memang dia mengambil kawasan Nusantara tu. Dan dia tak tulis pun macam tulisan Roman kita dia memang pakai tulisan Jawi tunggu. Ni agak-agak boleh baca tak ni. Kalau mata nampak insya-Allah lah ni boleh baca yang ni Megat Panji Alam. Yang ni peta gugusan pulau-pulau muslimin. Melayu Raya. Nampak tak? Dia mention kat sini pulau-pulau muslimin Melayu Raya. Jadi kita tengok kat sini bila sebut Melayu Raya tu rasa macam tegak bulu roma tak sangka kita punya gugusan Melayu Raya tu besar sangat besar. Silap bukan setakat Nusantara ni aja, termasuklah di Afrika di Cape Town tu. So next kita pergi kepada definisi seni khat dan Jawi. Seni ni ialah segala yang halus, yang indah, dan menyenangkan hati, serta perasaan manusia.
Apakah ia merupakan hasil ciptaan Allah SWT ataupun dihasilkan oleh fikiran, kemahiran, imajinasi dan perbuatan seorang manusia. Ini pertimbangan mana yang Abdul Ghani Samsudin menulis pada artikelnya tahun 2001. Seni ni benda yang something yang menyenangkan hati kita. Mata kita melihat pun memberi ketenangan, nampak cantik, kita menghargai sesuatu tu. Dan seni khat dan jawi merupakan komponen yang dapat melengkapi keindahan tulisan Al-Quran dengan memiliki etika dan estetika, kata Abdullah Yusuf, yang mana dia pun berartikel pada tahun 2004. Dia kata seni khat dan jawi ni dua-dua tak boleh lari. Adalah komponen yang melengkapi antara satu sama lain. Yang mana masa zaman dahulu, pedagang-pedagang Arab datang ke tanah Melayu ni, seperti mana saya sebut tadi, datang bukan hanya sekadar nak berdagang, tetapi juga dia membawa sistem tulisan itu sendiri. Jadi bila dia berdagang, dia mengajar pula ilmu Islam itu kepada masyarakat setempat. Dan apabila masyarakat setempat itu excited nak menuntut ilmu, dia dah tentulah akan berlakunya catatan. Jadi oleh kerana guru-guru bahasa yang boleh mengajar sistem tulisan itu berdagang Arab ni lah dia mengajar penduduk ataupun masyarakat Melayu pada ketika itu untuk menulis. Bila sistem tulisan itu ditulis memang gunakan tulisan Arab tulisan Arab. Jadi macam mana tiba-tiba boleh tulisan Jawi ni, sebenarnya dia sebutan kita yang biasa tetapi tulisan itu dalam bentuk tulisan Jawi. Okey. So, kita tengok kat sini istilah Jawi pula sering dikaitkan dengan panggilan Arab kepada satu rumpun bangsa di Nusantara kita lah ni. Orang Arab beranggapan semua suku bangsa di Nusantara berasal dari Jawa dan penghuni ini yang dipanggil Jawi. Ni Dr. Makmur Harun dia menulis artikel pada tahun 2015. Tulisan Jawi ialah sebutan bahasa Melayu. Kita sebut tadi sebutan bahasa Melayu yang kita tengah cakap ni, yang ditulis menggunakan tulisan abjad Arab, Hindi dan Parsi. Tang mana Hindi, tang mana Parsi. Kalau Arab kita tahu huruf alif wilayah. Kan kita ada 28 konsonan Arab dalam senang cerita dekat mukaddam kita lah. Dalam mukaddam tu alif sampai ya 28 huruf. Hindi Parsi ni datang mana? Kena ingat kita punya bahasa ni, percakapan kita ni ada nga, ga, ca, pa, va. Bentuk tulisan yang ada titik ke atas. Contoh huruf jim tu, dia ada titik ke atas tu. Jadi bentuk-bentuk yang tak ada dalam Arab. Nga, ga, pa. Contoh ejaan kita nak tulis perkataan pulut panggang. Pulut panggang. Tapi huruf pa tak ada. Jadi macam mana dia tukar tu? Dia ambil huruf pa, cumanya dia tambah titik. Jadilah pa. Kalau kita pergi dekat negara Arab sekarang lah, kalau kita pergi umrah ke dia huruf P ni tak ada. Petronas jadi Bedronas. Dia tukar P daripada B. Plastik jadi plastik. Mula-mula saya tahun bila masa awal saya SPM, habis SPM, parent bawa lah pergi Lepas tu saya dengar, plastik. Saya tak sebut plastik. Saya sebut plastik. I want plastik sebab nak isi barang kan. Beli makanan, nak isi barang. Kata plastik, memang terkejut saya. Petrol pun jadi bedrol. Apa-apa saja yang menggunakan huruf P, dia tak ada perkataan tu. Jadi fa, takkan nak jadi pulut panggang. Tu. Pulut panggang tu yang jadi macam sebutannya macam pelik kita pulut panggang jadi pulut panggang. Okey. Jadi huruf pa tu tak ada. Jadi kita ambil daripada huruf Parsi. Sama juga dengan perkataan university. Huruf V ataupun va tak ada. Okay. Jadi huruf V atau va ni diambil daripada huruf Parsi. Okay. Wow ada titik atas. Anak saya tanya macam mana nak kena huruf va ni Umi ataupun V.
Wow, ada nanda kat atas dia. Okay. Jadi sampai sekarang dia ingat sebab ada nanda. Okay. University sekiranya huruf wow ada titik atas tu tidak diambil daripada konsonan Parsi ataupun Hindi, sampai sekarang kita rasa tulisan university tu akan jadi university. Okay, wow tu jadi wow lah, jadi university lah pula. Okay. Jadi penting perlu diambil beberapa konsonan luar untuk menepati sistem lisan kita. Okay, so far clear Alright. So jangan kita kejut kata, kenapa sistem ada canga, ba ni semua kan? Memang sistem sebutan kita begitu, terpaksa import tulisan yang existed, yang telah ada di Hindi, Parsi. Saya rasa ramai yang mungkin ada yang tahu ya, page number, nombor muka surat yang nombor 1, 2, 3 kita pakai tu, nombor 1, 2, 3 tu itu sebenarnya daripada Arab. Kan pelik kan? Sebab dia mengambil sebab Roman sistem Arab dia tak ada nombor 1, 2, 3. Okay? Yang kita nampak macam alif, lepas tu ada 2 alif, lepas tu 3 alif, itu Roman Okay. Yang tulisan fat 1, lepas tu 2 yang macam ni, lepas tu 3 kan? Yang itu memang kita ambil daripada sistem tulisan Hindi. Kejut ni. Kenapa sistem tulisan Hindi tak aci? Sebenarnya tak ya. Untuk sistem tulisan Arab, dia lah nombor biasa. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Yang kita tengok kat keyboard kita ni kan. Itulah sistem tulisan Arab untuk nombor. Tetapi yang kita tengok ustaz-ustaz dah tulis kan, tulisan khat tu 1, 2, 3 tu dengan tulisan khat tu, itu adalah daripada Hindi. Kita memang kadang-kadang confuse Kalau saya tengok dekat cetakan Al-Quran pun menggunakan sistem tulisan Hindi Dia baca pun lain. Kiri kanan ke kanan ke kiri. Sudah. Okay. Next. Alright. So, kalau kita tengok dah berapa lama agak tulisan Jawi ni ada kat tanah Melayu. Kalau kita tengok sini, tulisan Jawi tertua telah dijumpai pada batu bersurat yang dijumpai di Terengganu bertarikh 1303 Masihi. Inilah dia. Ini replika ni. Kalau original saya tak tunjuk macam ni dekat masjid, dekat museum Yang ni mungkin pameran-pameran yang ni, pameran-pameran biasa. Sebenarnya sahaja besar. Lebih besar daripada replika ni lah. Okay. Ini adalah tulisan Jawi yang tertua kat Malaysia ni, setakat ni yang telah dijumpai awal bertarikh 1303. Okay. Dan sistem tulisan Jawi yang tertulis kat sini ni, dia sangat berbeza dengan yang ada sekarang lah. Okay. Orang yang betul-betul mengkaji sistem linguistik, dia boleh baca dan memang ada tera Jawi. Baru dia baca, kat sini rupanya ada hukum kanun rupanya. Kalau siapa pernah mengkaji batu bersurat ni, apa benda dia tulisnya, empat muka tu, tu semua ada tulisan. Ada yang dah terpecah-pecah tapi itu semua adalah yang dicerita pada permukaan batu bersurat tu adalah syariat, hukum syariat. Maknanya di pantai timur ni telah berlaku Islamisasi lebih awal daripada pantai barat. Jangan terkejut kan. That's why kita tengok Kelantan ni dipanggil negeri Serambi Mekah kerana masyarakat di situ dia dah well educated. Well educated tu memang dah ada sistem pentadbiran, dah ada sistem undang-undang syariat, sistem keluarga yang begitu kukuh. Bila masuk Islam ni, alhamdulillah majoriti sampai sekarang pun kita masih mengekalkan lagi Kelantan masih lagi menjadi negeri Serambi Mekah alhamdulillah, semoga kekal sehingga ke akhirnya lah Okey, gambar yang ini adalah manuskrip Jawi lama yang kini tersimpan di perpustakaan University Leiden, Belanda. Dekat Netherlands tu, Belanda, kita panggil Belanda lah Dan ada juga diletakkan di National Bibliotheque Museum and also British Library dekat United Kingdom. Ini dekat Britain ni. Dan semua manuskrip lama ni dikenal pasti telah
ditulis, dihasilkan pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Banyak sebenarnya, tuan-tuan puan-puan, doktor. Rasa sedih sebabnya buku-buku manuskrip lama ni kenapa jatuh di tangan penjajah? Kita nak beli balik, dia jual dengan harga yang sangat-sangat mahal. Jual satu Malaysia pun takkan bagi. Tengok nampak tak? Pemain bukan niat nak ambil segala-gala catatan sejarah. Banyak lagi sebenarnya. Nampak tak? Daripada dok rancang. Tapi kita ni, tiba-tiba teringat cerita Mak Kilau pula. Saya tak bawa lagi anak-anak pergi tengok Mak Kilau ni. InsyaAllah lah, kita pun tengah busy dengan marking exam semua kan. Okey. So manuskrip ni abad ke-17 hingga abad ke-19. Abad ke-17 tu bermaksud bermula dengan tahun 1600. Kalau abad ke-9 tu bermula dengan tahun 1800. Nampak tak? Dia bila abad ke-17 tu dia belakang 1000 tahun ni 1600. Banyak bukan sikit. Dekat Nifty Leiden ada, dekat National Bibliotheque Museum ada, dekat British Library UK ada. Banyak dia ambil bila kita punya UKM ada menghantar delegasi pensyarah dan juga pengkaji di ATMA. ATMA tu ialah Akademi Tamadun Melayu pergi tengok sana. Dia macam kita ni orang asing macam kita ni jenayah pula, padahal buku tu kita punya. Kata ya Allah, sedihnya lah, nak bayar dengan apa untuk bawa balik tu. Dalam buku tu 1001 rahsia dalam tu yang kita tak tahu. Mungkin sejarah dalam buku sejarah anak-anak kita belajar tu lain daripada lain rahsia yang ada pada manuskrip dahulu lama ni, tuan-tuan. Penting sangat-sangat. Mungkin bila dapat bawa balik manuskrip lama ni, kita punya catatan sejarah dekat tanah Melayu yang tercatat dalam buku sejarah SPM lah apalah ni memang akan berubah rasanya. Nampak tak? Rahsia yang mereka simpan rapi, tak nak bangsa Melayu Nusantara ni tahu. Perkara ni memang menyedihkan bila kita tengok, ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ya, so anak-anak kita belajar sejarah yang macam mana kita tak tahu sebab yang belajar tu, minta maaf saya sebut orang yang mengkaji linguistik Jawi, Melayu ni, mereka nak sangat buku-buku manuskrip ni dipulangkan balik ke sini. Patutnya dia tak boleh ambil, dia consider mencuri tu sebenarnya, hak kita. Tapi macam mana nak dapat tu? If not, bayar. Berapa bilion dia minta, Allah Akbar. Nampak tak? Sejarah bangsa yang disembunyikan. Buku dia ada kat sana, tapi kita tak dapat. Kalau dapat tu saya rasa berubah landscape sejarah. Buku teks sejarah semua habis kena rombak kan. Impact dia sangat besar Dan barulah kita tahu sebenarnya siapa kita. Macam kata William Shakespeare, how do we know it us without our past? Bagaimana kita nak tahu kita hari ini tanpa sejarah kita yang sebelum ini. Itu semangat pula Okey, kita pergi pada next slide. Sambungan tadi Lisan Jawi telah diangkat menjadi simbol keunggulan jati diri bangsa Melayu, dan digunakan secara meluas dalam bidang keilmuan, urusan pentadbiran kerajaan, urusan diplomatik yang melibatkan penulisan warkah sultan kepada kerajaan-kerajaan luar, persuratan Melayu lama, rekod perdagangan dan ekonomi di tanah Melayu. Dia menggunakan secara meluas. Dalam masa berapa
Sebentar ya, mungkin ada sedikit masalah teknikal. Sementara menunggu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang persoalan, bolehlah tulis dekat bahagian chat box yang mana akan saya utarakan pada penceramah di akhir program nanti.
melanggar laranganmu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering Tadi memang meninggalkan suara saya tak dengar ya? Suara tak dengar. Allah. Jauh dah saya pergi ni. Kakak seorang. Allah. Okey, okey, okey. Kita back balik dekat mana tadi? Dekat sini ke? Dekat situ betul. Ni sambungan yang ni ke? Oh, yang ni. Betul. Ya, betul. Yang ni Okey, betul. Okey. Tulisan Jawi telah diangkat menjadi simbol keunggulan jati diri bangsa Melayu dan digunakan pakai secara meluas dalam bidang keilmuan, urusan pentadbiran kerajaan pada ketika itu. Urusan diplomatik melibatkan penulisan warkah sultan kepada kerajaan luar, persuratan Melayu lama, rekod perdagangan dan ekonomi di tanah Melayu. Yang ni kalau kita tengok kan, sistem tulisan memang telah digunakan pakai secara meluas dalam semua urusan-urusan kerajaan. Termasuklah perdagangan, nak rekod barang masuk keluar dan sebagainya, dan juga banyak dipakai di madrasah-madrasah. So revolusi seni tulisan Jawi telah berkembang sejajar dengan peredaran zaman, walaupun sekarang ni kita telah memansuhkan sepenuhnya sistem tulisan Jawi ni dalam sistem pendidikan Malaysia, iaitu pada tahun 1966. Ini amat menyedihkan lah, sangat-sangat menyedihkan. Pengaruh tulisan Jawi sebagai hiasan dalaman. Oleh kerana tulisan Jawi ini mempunyai kedudukan yang istimewa dalam sejarah bangsa Melayu Islam, maka kita telah melihat sokongan yang kuat dan tidak berbelah bagi dari para sultan-sultan negeri, raja-raja kita, dan juga YDP Agong untuk melihat tulisan Jawi terus kekal diwarisi oleh masyarakat. Yang ini bagus sebenarnya. Bila kita tengok boleh melibatkan Jawi dan juga hak-hak orang Melayu, maka alhamdulillah ada yang tidak berganjak pendirian mereka, dan juga pemimpin kita yang bertegas untuk tetap mengekalkan tulisan Jawi ini sebagai salah satu daripada tulisan yang diiktiraf, iaitu tulisan yang digunakan pakai dalam, walaupun tidak keseluruhan sistem pendidikan, tetapi kita sedar itulah jati diri kita. Ini sebenarnya sokongan daripada sultan-sultan, raja-raja kita serta yang di-Pertuan Agong ni semua amat penting kerana ia mempengaruhi kelestarian tulisan Jawi dari generasi ke generasi seterusnya. Kalau tak ada, kita nak tahankan siapa lagi? Supaya tulisan ni tidaklah terkubur terus ditelan arus kemodernan. Jadi kemajuan intelektual dan perkembangan penggunaan teknologi perisian sekarang ini amat membantu dan memantapkan lagi rekaan tulisan Jawi. Untuk apa? Untuk diimplementasikan pada pelbagai produk-produk dalam bidang industri seni reka, seni bina dan hiasan dalaman. Jadi dengan bantuan teknologi contoh Jawi Apps, fontografi, perisian kaligrafer, yang ni semua perisian ataupun apps yang digunakan untuk menulis tulisan Jawi itu. Dikreat satu-satu huruf nak menyambungkan itu bagaimana. Sebenarnya nak buat bukan senang. Kita ada 2 universiti yang telah develop Jawi Apps, yang mana memudahkan urusan kami sebagai designer sebenarnya. Kalau tak ada Jawi Apps ni, rasa memang payah nak tulis tangan lepas tu terus balik. Yang ni dah siap Jawi Apps, kita tinggal type saja. Bezanya ialah nak menyambungkan itu. Okey, tulisan Jawi dapat disebarlah penggunaannya dalam buku teks, itu penting. So, bila kita ada sistem yang pada kita punya PC, laptop, jadi senang kita nak menaip. Jadi mudahlah pencetakan buku teks sekolah, especially subjek agama. Lepas tu kita Al-Quran terjemahan, manuskrip, scroll, surat khabar, majalah, cetakan pada papan tanda, signboard dan pelbagai lagi. Ini contoh. Kemudahan teknologi ini, iaitu teknologi apps, design software, semua ini telah memudahkan tulisan Jawi dicetak pada permukaan produk dan aksesori. Contohnya hiasan dinding bangunan,
Lepas tu terutamanya kat masjid, istana, kubur, sakit, kubah, barang-barangan craft, tembikar, hasil craft, takkan pada t-shirt, cenderhati dan lain-lain. Kalau kita tengok gambar ni, kalau kita tengok gambar ni, tulisan khat tu diguna untuk tulisan khat ni diguna untuk tulisan pada petunjuk jalan, contoh Istana Abu Bakar, Istana Abu Bakar. Pusat bandar. Jadi sistem tulisan ini telah dikawal sedia oleh DBP dalam bahasa pustaka. Kalau tersilap ke apa ke, dia akan maklumkan supaya perbaiki balik. Itu bagus sebenarnya. Kini tulisan Jawi juga boleh ditaip dalam mesej digital. Contoh WhatsApp, Telegram, Bip, Twitter, Facebook dan pelbagai sosial media yang lain. Cuma kita kena tukar kita ni keypad tu kepada Arabic language. Kadang-kadang ada yang tak boleh masuk kan, sebab dia daripada Arabic. Dan ada juga huruf-huruf yang tak ada dalam tu. Itulah. Okay, next. Tulisan Jawi ni bukan hanya sekadar dilihat sebagai satu bentuk tulisan di papan tanda, mural dinding ataupun produk, malah ia telah menaikkan nilai budaya. Ini pengaruh tulisan Jawi dalam hiasan dalaman. Bila kita tengok satu rumah tu, kita masuk saja, kita nampak contoh ayat Quran ke? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nampak, kena dah. Ini rumah orang Islam. Betul tak? Sama juga kalau kita pergi restoran. Ada pun ayat Quran, ini restoran Muslim. Dengan confidentnya kita masuk. Bukan nak kata apa, dah keluar dalam berita. Mereka menipu. Letak ayat Quran penuh, sampai datang ni penuh. Dia letakkan ayat Quran lah, apalah. Penuh dalam satu dekat bahagian dinding-dinding restoran. Tetapi sebenarnya dia adalah bangsa tu datang daripada sana. Rupanya dia mempergunakan tulisan Al-Quran itu untuk dia tahu orang Melayu kita ni memang akan masuk kedai yang ada tulisan khat especially. Kita nampak tak? Dan ini pun dah berlaku dan memang telah dibuat tindakan jangan main-main kan. Takut kita salah makan kena haram pula bercampur pula dengan syubhat. Ini pengaruh dia bila kita tengok dekat dinding kedai baik, restoran baik, rumah tahu dah. Ini adalah tempat Muslim. Sama ada dia berniaga ke apa ke, kita tahulah orang Islam kita. Kan? Walaupun dia berlainan bangsa tapi dia Muslim, kita okey. Sebab nampak ada ayat Quran, ada Allah Muhammad dan sebagainya, kan? Itu pengaruh dia penting kita kira sebagai branding diri kita lah sebenarnya. Kadang-kadang kita nak lalu kat rumah orang tu tengok rumah tak ada ayat Quran ni, tapi tak semestinya rumah tak ada ayat Quran tu dia non-Muslim, tidak. Kadang-kadang kat depan tak boleh nak tak apa-apa kan, takut angin ke terbang dan sebagainya. Masuk dalam rumah, baru nampak, boleh tak ada masalah. Itu kita punya trademark sebenarnya. Hiasan tulisan Jawi ataupun khat ni pada papan tanda, mural dinding atau produk ni sebenarnya menaikkan nilai budaya, memperlihatkan jati diri dan ada nilai keindahan estetik yang tersendiri sebenarnya. Maaf ya, saya ni sikit. So kalau kita tengok dekat dalam hiasan dalaman ni, saya ambil gambar foto daripada Jauhari Art Gallery. Yang ini tulisan khat dia sebenarnya, tapi dia ni adalah ini ayat Quran dulu ni ada ayat Quran. Di belakang ni pun ayat Quran Dia menggunakan sistem tulisan khat gaya kufi murabba. Kufi murabba ni ialah kufi kotak lah orang panggil square kufi, kotak. Dekat sini kita nampak tulisan Jawi pun boleh juga diimplement menggunakan pelbagai gaya khat sebenarnya. Nak pakai gaya khat nasah, khat sulus, rikaah, kufi, boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat kita tahu macam mana nak macam mana nak tulis menggunakan style tersebut.
Kadang kita lah senang ni petak-petak ni. Sebenarnya bukan senang ada kesukaran di situ untuk menyusun. Okey. Tulisan Jawi yang ditulis pada beberapa sudut tempat sebagai hiasan dalam rumah, pejabat dan bangunan ini sebenarnya berfungsi sebagai menambah rekaan untuk mempertingkatkan keelokan dan menambah daya penarik. Kalau bangunan tu kosong putih saja, tak ada pun tulisan khat ataupun Jawi, nampak macam empty, kosong nampak kosong lah, kosong macam tak ada apa-apa Jadi bila kita letakkan tulisan Jawi, especially Al-Quran, dia nampaklah something. So kan kita boleh tenung dan baca, oh ini surah Al-Quran ini surah apa pula, ini surah apa pula yang 4 belakang ni mesti 4 cool kan, kita boleh baca. Kat situ dia menambah kata apa, keelokan dinding yang kosong tu. Okey, kita tengok kat sini, slide saya ni. Kat sini ada beberapa gambar apa yang telah saya ambil daripada kalam warisan 78. Yang ni karya, yang mana karya saya pun ada dalam ni. Memang karya saya pun. Saya terlibat dengan pameran yang ni lah. Yang ni besar ni, besar-besar tingkap sebenarnya. Tapi kat sini Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni bersama juga Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni Ar-Rahman Ar-Rahim sebenarnya. Ada 3 Yang ni untuk hiasan sajalah. So, di atas ni adalah beberapa karya catatan seni khat kontemporari yang menggunakan cat akrilik atas kanvas yang digunakan dalam hiasan dalaman ruang pejabat dan juga rumah. Karya-karya sebegini dapat memberikan ketenangan pada mata yang memerhati dan orang yang melihat dia menilai karya-karya ni. Mungkin dari sudut warnanya, tengok warna cantik, automatik kita nak tahu tulis apa sebenarnya kan. Jadi bila karya tu selain ada tulisan Jawi, dia juga ada zikir dan juga Al-Quran. Itu lebih memberi, menambah nilai. Ini di antaranya lah. Sebenarnya banyak kat rumah saya ada lebih daripada 200 karya. Nak kata hari-hari buat tidak daripada awal berapa tahun dulu dah berbelas tahun jugalah. Setahun tu berapa kali kita buat karya. Ada di pameran. Bila ada pameran buat karya barulah Lepas tu penuh dah satu rumah. Jadi bila Balai Seni Negara panggil untuk kami exhibit, pamerkan artwork, jadi senang dah ada. Datang naik lori dan hantar present dan kita exhibit lah dekat ruang-ruang pameran. Ini daripada ni galeri NSTP, New Straits Times Press. Ini pun saya masuk juga. Cantik kalau lah rumah kita ada karya-karya besar macam ni, rasa macam lain lain. Seterusnya yang ni saya lah ni. Karya seni doodle kaligrafi. Kita buat doodle tapi ada kaligrafi kat sini. Biasanya doodle kaligrafi ni kita nampak dia macam geometrical dia macam menzahirkan pengaruh seni Islam dalam karya. Yang ni juga boleh digunakan sebagai daya penarik dalam penataan warna dinding dan padanan susun atur perabot dalam hiasan dalaman. Kalau rumah tu kosong, warna dia dinding tu putih saja, kita boleh masukkan artwork yang berwarna-warni macam ni. Jadi menambah nilai kat situ. Ada pula ayat Quran. Wah, lagi sebenarnya tulisan khat ataupun tulisan Jawi tak semua orang boleh tulis dengan baik. Jadi bila karya tu ada tulisan khat ataupun ditulis dengan Jawi, jadi kat situ dia punya nilai tambah dia sangat-sangat tinggi. So gambar ini juga daripada kalam warisan 78. Ini saya lah ni tengah mentacap karya ni panjang sangat-sangat. Panjang daun pintu saya rasa. Dia punya lebar dia 5 kali 7 kaki bukan panjang. Ini saya. Karya ini, dan tadi kita tengok tu semua tulisannya adalah tulisan Al-Quran ataupun
Saya pun tak tahu kenapa jadi balik ni ya. Okey, jap kita back balik kat sini. Okey, yang ni tadi sampai kat sini ke? Okey. Okey. So kalau ikut tadi dipamerkan dekat apa namanya? Galeri ya. Dan ini juga adalah hasil karya. Okey. Yang ni okey. Allah, saya pun tak pastilah kenapa. Kejap ya, saya stop present. Saya tak dengar. Oh, ya Allah ya Tuhan. Okey. Kalau tak dengar suara tu boleh open mic je bagi tahu kat saya. Okey? Minta maaf tak sangat. Okey. So kita tengok kita punya slide. Okey. Alright, so jadi kat sini tulisan Diwani, okay. Yang ini tulisan Khairawani dan ini adalah tulisan Kufi Andalus. Ni Kufi Khairawan, Kufi Andalus. Tetapi ini semua tulisan Jawi, okay. Iaitu tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas. Okay, masa itu emas. Lepas tu yang ini mendengarkan guru di langit, air tempayan dicurahkan. Yang ni besar, masa itu besar. Okay, 4 kaki kali 3 kaki. Okay, seterusnya. Alright. Yang ini pula adalah tulisan khat dan jawi serta corak geometri yang telah dijadikan hiasan dalaman di Surau Al-Buhairah, Bukit Mahkota. Okay, yang ni sahabat saya punya projek lah. Okay. So, bila kita masuk kat masjid, nampak cantik ya. Apa rasa kita? Mestilah nampak macam kagum kagum Allah, subhanallah cantiknya seni ni ya. Itu baru tengok geometri, tak tengok sistem tulisan tu lagi. Okay. Kita orang biasa tak mampu nak tulis secantik ini sebenarnya. Jadi nak belajar sistem tulisan yang begini, okay, bukan dalam masa sehari, tidak, bertahun-tahun sebenarnya. Saya pun tak lepas lagi tulisan khat sulus ni. Okay. Bukan senang. Okay. Khat nasah pun macam tersengit-sengit juga ya. Apatah lagi khat sulus. Okay. Khat sulus ni ibu. Ibu segala khat Okay, seterusnya. Alright. Jadi tulisan khat dan jawi serta corak geometri di Surau Al-Hikam, Taman Mutiara Vista. Okay. Susunan dan tulisan khat yang menarik dapat menghadirkan rasa kagum dengan ilmu seni bina kurniaan Allah kepada para seniman Muslim. Okay. Bila kita tengok masuk ke masjid, contoh kita masjid dekat Masjidil Haram ataupun dekat Masjid Nabawi tengok, cantik ni seni bina dia, baru kagum dengan seni bina belum lagi tengok tulisan khat dia. Ya, kata tulisan khat dia, Allah. Ini jawi Surau Al-Hikam. Ini kita menjawi ni tapi ditulis dengan tulisan khat sulus. Okay, yang ni memang khat sulus yang besar lah. Okay, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, yang ni ada lagi daripada Al-Quran juga, petikan Al-Quran. Okay. Ini pun sama juga, ya ayyuhallazi ila akhir ayat. Okay, yang ni pun daripada petikan Al-Quran Dan hiasan dalaman masjid ini, saya tengah nampak macam dia sangat-sangat memberi impak yang kata apa, rasa kagum tu ya. Kagum.
kagum tu satu hal. Macam manalah kita punya seniman ni boleh buat macam ni, arkitek kita boleh buat macam ni, kan? Dia nak belajar sistem menulis tulisan khat yang cantik, bukanlah dalam masa setahun, bukan setahun. Saya tak boleh bagi jaminan. Memang bertahun-tahun sebenarnya. Okay. Cara menyusunnya ni saya dah berlapis ni. 1, 2, 3, 4, 5 lapis. 5 lapis ni. Okay, kalau lah ayat Quran itu ditulis dengan lapisan yang begini banyak, saya rasa tak khatam orang kan. Bukan senang nak menyusun ayat Quran, nak menyusun tulisan tu bukan satu perkara yang mudah. Okay? Tapi boleh tengok ni masuk ke masjid, rasa hari-hari nak main, betul tak? Cantiknya, ya Allah. Ambil gambar, selfie lagi orang kita lah. Sebab menghargai, ada perasaan menghargai seni yang cantik, yang indah. Itu sebenarnya fitrah alami kita. Okay? Memang semua manusia suka pada kecantikan. Okay? So, saya punya clear ke? Ada suara lagi ke? Ke senyap dah? Okey, Puan. Alright, alhamdulillah. Okey. Yang ini signboard tulisan Jawi, ni exterior. Kalau tadi tu interior, hiasan dalaman, yang ni exterior, luar pula. Okey. Luar masjid yang dijadikan sebagai signboard. Contoh ni masjid Jami' Tanjung Malim. Ini khatat dia, biasa khatat ni dia akan letak dia punya taukid ataupun dia punya signature dia. Supaya orang lain tak boleh nak claim lah tulisan dia dan sebagainya. Sebenarnya bila khatat tu meletakkan dia tangan kat sini, apa-apa saja kesalahan khatat tu akan bertanggungjawab lah. Itu bukan mudah kita susuti letak taukid, bukan. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, saya perasan dekat Masjid Puncak Alam, dekat dalam hospital yang baru buka tu, dekat surau dia, Allahu Akbar, ada kesilapan ayat Al-Quran. Kalau Jawi tak kisah lagi ni kesilapan pada ayat Al-Quran. Maknanya dah berubah lah. Bila ada silap dalam titik atau baris ataupun huruf, maka makna ayat Al-Quran itu telah berubah. Tu saya kena hubungi pengarah ataupun timbalan pengarah hospital nak memaklumkan benda ni. Gambar semua dah diambil. Bahaya kalau kita saja-saja tulis, lepas tu Agung pula datang, wah malu kat sini. Okay, kena hati-hati. Sistem tulisan ini bukan boleh tulis begitu sahaja. Dia ada dia punya kita panggil apa AJK ataupun dia punya biro daripada Persatuan Seni Khat Kebangsaan yang memeriksa betul ke tak. Okay, biasanya kami ni untuk guru yang meriksa ni yang Ustaz Baki lah, Ustaz Baki, Ustaz Fadil dan beberapa nama-nama besar dalam seni khat Ustaz Nik yang ada di Kelantan. Setiap negeri ada pakar dan ada pemantau daripada Persatuan Seni Khat Kebangsaan. Mereka ni rajin pergi surau, pergi masjid, tengok salah, dia snap gambar dan dia bulatkan tang mana salah. Jadi pihak pengurusan menentukanlah. That is free of charge. Free of charge. Kerana semata-mata kerana tak nak ayat Al-Quran tu berubah dia punya maksud. Jadi ustaz-ustaz ni gigih lah pergi ke ceruk-ceruk ni. Okay? Tengok salah ni Al-Quran ni. Dia snap gambar bagi pada AJK Masjid. AJK Masjid kena tukar lah. Dah salah tulis. Okay? Jadi kalau lah contoh penulis khat ni dia tulis tulisan khat ataupun tulisan Jawi, ada tersalah. Kita tahu dah taukid ni siapa. Siapa yang menulis ni. Ni Fatahi nama dia. Ustaz Fatahi ni dia ustaz ni. Ni anak murid saya ni. Dia belajar melukis zuhruf dengan saya lah. Belajar khat dengan orang lain saya khat ni tak berapa. Kurang sedikit. Boleh tulis tapi tak secantik mereka-mereka ni lah. Ini memang power Okay. Yang ini exterior sekolah. Biasa sekolah agama panggil untuk ustaz-ustaz ni tulis. Dia tulis bukan secara printnya, tidak tuan-tuan, perempuan. Allah. Ini tulis by hand. Terus letak berus terus jadi. Tu bayangkan. Kita pun tak mampulah letak alif saja pun dah ketar-ketar Parkinson. Nampak tak? Yang ni memang
Saya sendiri pergi tengok ya. Allah. Terpegun kejap. Ya Allah, ni tangan dia ada mesin ke apa ni ya. Tulisan dia elok je, cantik je. Lepas tu bajet kiri kanan sama pula tu. Lebih kurang lah, sama lebih kurang. Maknanya kalau ada kecacatan sedikit pun macam orang tak kisah lagi sebab tulisan tu cantik. Okay. Dan ini catatan mural di dinding sekolah yang ditulis dengan tulisan Jawi. Okay. Gaya khas sulus pun ada. Okay. Yang bawah ni penerangannya dengan menggunakan khat nasar. Okay. Sebagai hiasan luar sekolah. Sekolah agama biasa panggil. Dia nak buat dekat rukun negara. Okay. Ditulis tulisan Jawi. Okay. Dekat bangunan yang surau. Okay. Dalam surau pun sama juga. So, ayat yang ditulis terdiri daripada Al-Quran dan kata-kata hikmah daripada para hukama untuk diambil iktibar sebagai ilmu dan peringatan yang berterusan buat anak-anak murid di sekolah. Nampak tak? Bila budak lalu baca, okey, kena ingat ni, ada pesanan ni, kan? Jadi pentingnya tulisan Jawi tu. Kadang-kadang bila kita letakkan Al-Quran saja tanpa makna terjemahan, rasanya orang lalu sajalah buat tak tahu, betul tak? Sebab tak ada terjemahan kat itu. Ni bila ada terjemahan kita gigih nak baca. Okay? Tulisan Al-Quran tu kita baca jugalah. Kalau tak ada terjemahan kita lalu saja melihat. Tidak membaca sekali dengan terjemahan. Ni ada terjemahan, alhamdulillah. Orang akan stop, tengok tulisan khat, baca terjemahan sekali. Okay. Ini penting sebenarnya. Dalam interior, exterior, kalau boleh tulisan Jawi tu diletakkan sekali dengan Al-Quran. Al-Quran, lepas tu terjemahan. Itu penting. Berapa ramai orang kita yang fasih bahasa Arab? Tak ada. Boleh dibilang dengan jari. Yang mana daripada asal dari sekolah agama, insyaAllah lah. Boleh lah. Kalau jadi macam saya ni, merangkak. Ni macam pernah aku dengar ni maksudnya apa? Kan, tak ingat. Okay. So, kita dah habis slide. Okay. Apa kesimpulannya? Okay. Dalam penjelasan pembentangan slide di atas ni, tulisan Jawi ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hiasan dalaman rumah dan bangunan pejabat. Memang ada pengaruh yang sangat besar. Okay. Kalau kita biasa dengar pepatah, tak kenal maka tak cinta. Ini semua amat bertepatan kerana pengaruh tulisan Jawi ini memberikan kesan yang sangat efektif. Terutama sekali untuk memudahkan anak-anak, seperti kanak-kanak. Malah golongan dewasa macam kita ni juga untuk mempelajari huruf-huruf asas dalam bacaan ayat Al-Quran. Okay. Kadang-kadang kita ada yang baca Al-Quran pun angkat ada tetapi bila dah biasa dibaca dengan Jawi, so automatically dia dah tahu dah Al-Quran, ini huruf Cang, ini huruf Ain, Ghain. Okay, jadi huruf-huruf asas dalam nak baca Al-Quran tu kita dah tahu. Sebab kita baca Jawi kan, jadi memudahkan untuk baca Quran. Okay. Tulisan Jawi yang ditulis atas kanvas, mural, kan letakkan pada hiasan dalaman, okay, yang painting semua tu kan, yang dijadikan hiasan pada dinding dan sebagainya tu, okay, menghias sesuatu ruang bangunan merupakan salah satu daripada komunikasi visual sehala. Maknanya cara komunikasi visual terbaik sebenarnya, okay, untuk masyarakat melatih diri supaya mempraktikkan amalan membaca Jawi. Agak-agak kalau kita bagi buku tulisan Jawi suruh baca tak agak? Memang tidak je kan. Cuba kita bagi tulisan khat dalam bentuk painting. Ada ni ke? Ada suara ni ke? Tak ada Okay. Alright, so tulisan Jawi yang diberi sebagai hadiah kita letak kat dinding ataupun tulisan khat yang ayat Al-Quran, bila kita masuk bilik ke satu ruang tu kita baca, kita menghayati sekali. Kita mempraktikkan amalan membaca, sama ada amalan membaca Jawi atau amalan membaca ayat Al-Quran. Okey, jadi tulisan Jawi ini perlu dipelihara oleh semua lapisan masyarakat, termasuklah kita di peringkat-peringkat universiti ni. Kenapa? Kerana tulisan Jawi ni aset yang sangat berharga pada sejarah dan warisan negara. Macam saya sebut tadi lah, how do we know it us without our past? Bagaimana kita nak kenal diri kita ni tanpa sejarah kita yang dulu, sejarah tok nenek moyang kita yang dulu. Okay? Kita kena berbangga sebab kita ada satu sistem tulisan. Kalau negara Arab berbangga dengan sistem tulisan khat dia, China boleh bangga dengan sistem tulisan khat dia, sistem tulisan China dia,
India pun berbangga dengan sistem tulisan Sanskrit dia. Kita berbangga dengan kita punya sistem tulisan Jawi. Okay. So, malah ia merupakan anugerah khusus daripada Allah Ta'ala kepada insan yang tersemai dalam jiwanya ciri-ciri kesenian. Okay, orang yang suka seni ni, seni tulisan yang elok, cantik ni, bila tengok tulisan khat ni, Masya Allah cantiknya. Okay, hari-hari nak duduk kat masjid ni, nak tiru pula tulisan orang tu. Tapi tak dapat secantik itu. So, orang-orang yang biasa ni, kita ni semua ada ciri-ciri kesenian dalam diri. Okey, oleh yang demikian, tulisan Jawi perlu divariasikan penggunaannya dalam pelbagai bidang dan produk. Okey, bagi memastikan kesinambungan tulisan Jawi. Kalau kita tak extend kepada produk-produk teknologi dan sebagainya, rasanya bungkus jugalah tulisan Jawi ni. Jadi bila kita dah tengok tadi tu kan, dalam bidang hiasan dalaman, okey, ada logo design menggunakan Jawi. Lately, terkini saya tengok ramai yang menggunakan tulisan Jawi dalam logo-logo company mereka. Saya sangat suka tengok. Sangat suka. Itu mencerminkan jati diri kita sebenarnya. Bukan nak bagi orang takut doh. Itu tulisan Jawi bukan tulisan Arab tulisan Jawi. That is kita punya jati diri. Okay? Right. Oleh yang demikian, tulisan Jawi perlu divariasikan dalam pelbagai bidang dan produk untuk memastikan kesinambungan tulisan Jawi. Ia juga merupakan langkah bagi memenuhi tanggungjawab masyarakat dalam memelihara tulisan Jawi dan kesenian Islam yang diwariskan dari generasi terdahulu. So tugas kita lah sekarang ni. Okay. Alright, so sekian, terima kasih. Ini adalah beberapa rujukan yang saya buat untuk dimasukkan dalam slide presentation saya. InsyaAllah kalau ada yang bacaan di atas tu, saya singkatkan kepada Abdul Ghani Samsudin di B1, kat sini kita boleh cari info dan maklumatnya ya. Okey, so itu sahaja. Kita buka pada sesi soal jawab. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang hendak ditanya, bolehlah bertanya ataupun tulis di ruangan chat box. Baiklah, sekiranya tiada, so Alhamdulillah, terima kasih kepada penceramah kita hari ini iaitu Puan Ainul Jariah binti Yaakob di atas pencerahannya yang diberikan sebentar tadi. Begitu banyak info-info yang menarik berkaitan dengan hiasan menggunakan tulisan Jawi ini dalam pelbagai bentuk corak warna serta motif dan wang serta hiasan dinding. Semoga segala yang disampaikan itu dapat kita gunakan pada masa akan datang. Oleh yang demikian, saya mewakili pihak penganjur mengucapkan terima kasih di atas pengumuman tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai kursus pada hari ini. Dan segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang buruk itu datang daripada kekurangan kami. Dan insyaAllah kursus seri yang kelima ini merupakan kursus yang terakhir pada tahun ini. Dan semoga kita akan berjumpa lagi pada tahun akan datang. InsyaAllah kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya ingin mengadakan sesi gambar. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan buka kamera sebentar, sebab ini seri kelima ni dah habis dah tuan-tuan tahun ni. Tahun depan mungkin lagi advance lah. InsyaAllah. Okay, siapa yang sudi buka kamera dia, tu saya tak gambar. Kalau tak ada, mungkin keluarga dia yang membantu orang dia. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering
jalankan suruhanmu, walau sedar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat.